Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini, alhamdulillah, kita dapat menyambung bacaan kita pada kitab Hadis 40 berkaitan dengan Al-Quran yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Quran Daily Malaysia, PQDM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita nak bincang pada pagi ini, nak bacalah. Mungkin kuliah kita pada pagi ini pun tak terlalu panjang lah. Tak lama lah insya-Allah pada pagi ini. Itulah pada hadis yang ke-35 berkaitan dengan keutamaan membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Keutamaan membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadis dia berbunyi, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawaini al-Baqarata wa surata Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Bacalah Al-Quran kerana ia akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Ni sahabat Al-Quran ni iaitulah orang yang baca Quran tu lah, sahabat Al-Quran. Nabi guna kalimah li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya. Ini orang yang berteman dengan Al-Quran, Quran akan memberi syafaat kepadanya bila di hari akhirat kelak. Bacalah dua bunga Zahrawani, dalam bahasa Arab disebut Zahrawaini. Ni Zahrawaini maknanya dua bunga. Dua bunga. Digelar dua surah ni sebagai dua bunga dari Al-Quran. Okay? Pertama, Suratul Baqarah. Suratul Baqarah.
wa surat Ali Imran, dan surah Ali Imran. Jadi dua surah ni, surah Al-Baqarah, okay, dan surah Ali Imran digelar Zahrawaini. Ingat ni gelaran dia ni. Gelaran dia ialah Zahrawaini, dua bunga. Zahrah tu bunga, Zahrah tu bunga, Zahrawaini dua bunga. Okey. Satu surah Baqarah, yang kedua surah Ali Imran. Macam mana dia punya kelebihan? Ni start dia masuk. Pada hari kiamat nanti, keduanya akan datang seolah-olah dua gumpalan awan. Dua gumpalan awan. Ada dua gumpalan awan yang ni duduk atas. Atau seperti dua bayang-bayang. Atau seperti dua bayang-bayang. Dia bukan awan, tapi benda yang berteduh. Teduhan. Bayang-bayang ni seperti teduhan. Bayang-bayang ni, kita bayang ni duduk bawah. Atas ni kita kata ni teduhan lah, teduhan. Macam mana sifat dia tu, Allahu Ta'ala alam. Ni. Atau seperti dua gerombolan burung yang berbaris. Makna ataupun dia datang tu, teduhan tu sama kalau kita tengok burung yang terbang banyak, yang bila dia terbang tu bawah ni jadi teduh. Nah. Gerombolan burung yang mana bila dia datang tu, kalau kita pernah tengok tak, kalau tengok dalam National Geographic tu, kita jumpa burung bergerak macam ikan di laut. Dia punya banyak dia tu macam lebah, geng-geng lebah, tahu geng-geng lebah. Dia gerak tu satu gerombolan. Macam lah ni orang cuba buat dengan drone. Drone tu jadi serentak terbang tu, tak berlaga antara satu sama lain. Jadi ada kumpulan burung ni, bila dia terbang dalam bentuk kumpulan macam tu, sehingga bila dia datang tu kita rasa teduh. Nabi SAW kata, atau dua surah ni datang meneduh ke seperti gerombolan burung yang terbang dia berbaris-baris. Okey. Jadi bila dia datang tu, mungkin dari sudut gerakan dia, dari sudut teduhan dia, dari sudut, ada hikmah lah kenapa Nabi SAW sebut tiga-tiga ni, seperti awan, seperti teduhan, seperti burung yang terbang. Mana setiap ni ada ciri-ciri yang tersendiri. Satu mungkin teduh daripada matahari. Yang kedua mungkin dari sudut sejuknya dia. Ketiga mungkin dari sudut lajunya pergerakan dia. Makna saja dia pergi, dia akan pergi. Ni. Jadi kalau kita tengok awan, dia nampak macam gerak dia perlahan. Tapi bila kita tengok burung, bila terbang, laju. Makna orang di hari akhirat ni macam-macam sifat dia. Wallahu ta'ala alam. Cuma kita faham Nabi sebut tiga perbanding perumpamaan. Seperti awan, atau teduhan, ataupun burung berkumpulan yang memayungi tuan dia. Okey. Baik, bacalah surah Al-Baqarah. Kerana jika kita mengambilnya, yakni mengambil, baca ataupun hafal surah Baqarah ni, dia merupakan satu keberkahan, dan meninggalkannya merupakan satu kerugian. Perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang batil. Perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang batil. Kurang tepat ni. Okey. Muawiyah rahimahullah berkata, aku mengetahui bahawa yang dimaksudkan dengan al-batalah adalah as-saharatu, tukang sihir. Perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang batil. Ni makna dia sebenarnya. Ni asal perkataan dia, kita tengok dalam hadis balik. Kita rujuk hadis balik. Ni asal dia. Wala tastati'uhal batalah. Okey.
wala tastati'uha al-batalah, berarti tidak boleh dia dikalahkan. Surah Al-Baqarah ni tidak boleh dikalahkan oleh al-batalah, orang-orang jahat. Tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang jahat. Itu maksud dia. Tidak boleh, tidak mungkin dilakukan, makna dikalahkan. Tidak mungkin dikalahkan, bahasa kita diatasi. Tidak boleh diatasi oleh orang-orang yang jahat. Siapa orang jahat tu? Tukang sihir. Maknanya apa? Siapa yang baca ada dalam diri dia surah Al-Baqarah, tukang sihir tidak boleh mengalahkan dia atau tidak boleh mengatasinya. Pendinding. Pelajaran dari hadis. Pertama, dalam hadis ni Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-Nya untuk senantiasa membaca Al-Quran, kemudian memberikan balasan berupakan syafaat kepada para pembacanya. Pelajaran pertama, bahawa Allah Ta'ala suruh baca Quran lah. Tak kira lah surah apa pun sebenarnya, baca Quran ni, mana-mana ayat dari Quran merupakan syafaat kepada pembacanya. Itu kelebihan umum bagi Al-Quran. Quran ni sebagai pemberi syafaat. Mana-mana ayat, mana-mana surah dalam Al-Quran ada kelebihan umum ini, iaitu memberi syafaat kepada para pembacanya. Berarti kalau kita hafal Baqarah, alhamdulillah. Kalau tak hafal Baqarah, tiba-tiba kita hafal Sajadah ke, kita hafal surah Al-Waqi'ah ke, atau kita hafal surah-surah pendek je. Hafal, bacalah banyak-banyak. Pasal apa? Umumnya kelebihan Quran ni ialah memberi syafaat. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi siapa yang membaca Az-Zahrawaini. Ini dalam hadis lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berkhususkan apa? Disebut di sini kalimah Allah ni maknanya berdasarkan sabda Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian Nabi khususkan dua surah daripada Al-Quran tadi yang digelar sebagai Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini ni maknanya apa? Dua bunga, kita dah sebut dah tadi. Okey. Kita sebut dua bunga. Iaitulah Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey, ni adalah kelebihan khusus untuk dua surah ni, selepas daripada kelebihan umum pada Al-Quran, iaitu Allah akan memberikan balasan baginya berupa pertolongan di hari kiamat. Tiga perkara yang Allah senantiasa bagi, atau Allah bagi mereka yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Kelebihan yang pertama, okey, barang siapa yang meninggalkan, ataupun keutamaan lah kita kata, keutamaan. Yang pertama, siapa yang ambil ni maknanya membaca, mentadabbur, mengamalkan, maka dia akan diliputi oleh keberkatan dan mendapat manfaat yang besar. Itu kelebihan yang pertama. Okey, atau janji yang pertama. Siapa yang ambil Quran, siapa yang ambil surah Baqarah ni, dia ambil cara mana? Baca dia, tadabbur, amalkan dia. Maka insya-Allah akan diturunkan kepadanya keberkatan. Bukan ambil potong-potong ayat Quran tu lekat dekat dinding rumah. Tak. Letak dalam frame, tulisan kecil-kecil je. Nak baca pun tak boleh. Pasal surah Baqarah ni 3 juzuk, 2 juzuk setengah dia. 2 juzuk, hampir 2 juzuk setengah. Kurang 2 muka surat lagi nak jadi 2 juzuk setengah. Hampir-hampir 2 juzuk setengah. Jadi kalau nak compile tulis dalam satu frame tu, payahlah, melainkan frame besar ayat Quran pula tulis kecil-kecil, nak baca pun tak boleh.
Tapi ada orang buat lagu tu. Pasal apa? Sebab dia nak ambil keberkatan dari surah Baqarah tu. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak perlu buat macam tu. Kita ni nak cari pahala. Baru ni ada orang sebutlah, saya pun share baru dalam page saya 2 hari lepas. Kita ni kadang-kadang umat ni dia sayang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia buat majlis-majlis sedekah pahala kepada Nabi. Tuan-tuan pernah dengar tak ni? Mungkin kita rasa pelik, tapi sebenarnya realiti berlaku biasa. Orang sedekah pahala kepada Nabi. Sama ada secara nyata dia sebut kita buat ni korban atas nama Nabi Muhammad, ataupun kita sedekah pahala zikir kita ni kepada Nabi Muhammad, ataupun dia sebut secara tersembunyi orang tak faham sebab dia sebut ke bahasa Arab. Bagi contoh, ila hadratin Nabi Mustafa. Ila hadratin Nabi Mustafa tu maknanya zikir dia ni dahulu-dulunya disedekahkan kepada Nabi dulu. Kemudian barulah disedekahkan kepada sekalian ruh-ruh apa yang disebut tu. Tapi didahului dengan ila hadratil Nabiyil Mustafa. Jadi soalan dia, apakah Nabi berhajat kepada sedekah pahala dari umat dia? Okey. Jadi kita pun baca-baca, dapat manfaat, kita nak sedekah kepada Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jawapan dia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat kepada sedekah pahala dari umatnya. Sebaliknya, umatlah yang berhajat kepada sunnahnya untuk mendapatkan pahala. Nabi dah jamin dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berhajat kepada pahala. Dan bila kita nak pahala, kita berhajat juga kepada sunnah Nabi, jalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mendapatkan pahala. Jadi sebab tu kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat kepada sedekah pahala dari umatnya. Sebaliknya, umatnya berhajat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pahala. Jadi kembali kepada mengambil Al-Quran ni berarti baca, tadabbur, amal seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Okey. Jangan pula ambil Quran ni sebab Nabi kata fa inna akhdaha, ambil je, maknanya ambil terjemahan, baca ikut fahaman kita sendiri, kemudian tafsir Quran ikut macam-macam. Ada pula cerita hari ni kalau nak ambil Quran tu, baca Quran, sebelum kita baca Quran tu kita berdansa dulu sekejap, tunjuk langit dan sebagainya. Kalau saya tunjuk dalam ni, terkejut tuan-tuan ni, ada orang tunjuk langit, berjoget dulu sebelum mengaji Quran. Jadi semua ni adalah hawa nafsu tuan-tuan. Bila kita ambil Quran tidak ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampak baca Quran tapi joget dulu sebelum daripada mengaji, itu dah jadi hawa nafsu. Itu tidak berdasarkan cara ambilan yang benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu ditekankan supaya tidak timbul fitnah. Sebab sekarang ni dah ada dah orang mengajak anak-anak muda baca Quran, sebelum dia mengaji, dia mengaji dulu. Bila saya sebut pada ada seorang sahabat, dia kata macam gospel. Orang Kristian ni nak ajak orang mengaji gospel, dia nyanyi dulu. So kita jangan ikut jejak langkah kaum Kristian ataupun Yahudi. Sebaliknya, ambillah Quran seperti mana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mana? Baca, tadabbur dan mengamalkan. Baik, siapa yang ambil Quran ni sampai ambil surah Baqarah, maka dia akan diliputi oleh keberkatan dan mendapatkan manfaat yang besar. Ini janji yang pertama. Janji yang kedua, barang siapa yang meninggalkannya, maknanya tak ambil Quran ni, tak baca, tak tadabbur, tidak amal, dia meninggalkan surah Baqarah ni lah,
maka baginya penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Hari kiamat dia rugi. Seperti yang disebutkan, penghuni syurga itu tidak akan mengalami penyesalan kecuali penyesalan atas waktu yang telah mereka lewati, dan mereka tidak dapat mempergunakan waktu itu untuk mengingati Allah. Ya Allahu Akbar. Hadis ni 63. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Hadis ni dhaif. Awalnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', kemudian dia merujuk, yakni dia semak balik dan mendhaifkannya dalam silsilah ad-dhaifah. Apa dia hadisnya? Siapa penghuni syurga ni tidak akan mengalami penyesalan. Penghuni syurga ni tak menyesal. Kalau menyesal pun kerana banyaknya waktu dulu atas dunia ni dia tidak guna untuk mengingati Allah. Kalau tidak lagi tinggi darjat dia dalam syurga. Tapi hadis ni dhaif lah. Cuma dalam bab fadail ni, maknanya ni bukan ajak amalan apa-apa. Cuma bab nak tunjukkan kelebihan orang yang ancaman kepada orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaiknya. Sebab tu dia ambil juga dalam ni dan diletakkan dalam syarah dia, bukan hadis utama lah. Tapi nak sebutnya macam mana di hari akhirat orang yang atas dunia ni, dulu dia tak mengaji Quran, dia menyesal sungguh. Menyesal ni, penyesalan ni memang dah ada dalam hadis yang sahih ni. Menyesal ni watarkaha hasratun ni memang dah ada. Ni tambahan dia. Jadi yang dhaif, yang kita kata dhaif tadi, yang kita kata dhaif ni, itu adalah tambahan dia, syarah tambahan. Sebab tu diterima sebagai hadis sokongan. Diterima sebagai hadis sokongan. Tapi yang confirm memang menyesal. Siapa yang tak baca Quran di hari dunia ni, dia akan menyesal di hari akhirat. Menyesal sebab apa? Betapa banyaknya kelebihan akhirat yang dia dapat sekiranya dia baca Quran. Hak paling menyesal, lebih menyesal lagi orang yang atas dunia ni dia ada kemampuan baca Quran ataupun dia hafal Quran, tapi masih lagi dia mensia-siakan waktu untuk benda lain dari Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Kita harap Allah jaga kita semua dengan Al-Quran. Itu nombor 2 lah. Nombor 2. Janji Nabi, siapa yang tak baca Quran menyesal. Siapa yang tak baca Quran, dia menyesal. Ada kemampuan baca Quran atas dunia ni, baca. Kalau tak ada kemampuan sekalipun, jangan tak baca. Metaka dia bukan belajar agama ke, dia kata saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, yang kena baca Quran ni ustazah aja. Ya salah, menyesal nanti hari akhirat cakap macam tu. Kalau dia kata tak apalah, awaklah baca Quran, saya tak perlu bacalah. Saya baca translation pun dah okey dah. Yang penting kita nak faham je. Jadi dia tak baca Quran sebagaimana Quran diturunkan. Menyesal dia di hari akhirat. Mana dia nak letak hadis ni dengan hadis yang dulu-dulu? Kita baca, siapa baca Quran 1 huruf ni dapat 10 pahala. 1 huruf je 10 pahala. Allah. Jadi menyesal sungguh bila tengok orang lain. Semudahnya ahli Quran ni dapat pahala, mudahnya. Kita cakap macam tu mudah je, tapi nak baca jadi tak baca juga. Jadi kena ok lah. Orang Kelantan kata ok senapah. Ok ni maknanya tahan. Tahan senapah. Sibuk setara mana pun, ambillah masa untuk Quran. Ada seorang orang yang famous lah, masyhur, yang saya kenal, wala nuzaki 'ala Allahi ahada, bukanlah kita nak kata kita menjamin pahala untuk dia, tapi satu ketika saya pergi ke pejabat dia. Saya pergi pejabat dia, kebetulan masa tu saya nak jumpa orang lain. Orang lain tu lepas kita bincang, dia kata nak jumpa Datuk tak?
Saya kata kalau ada rezeki boleh je nak jumpa Datuk. Kita pun pergilah jabat dia. Sampai depan tu kita nak minta jumpa. Tanya PA dia, Datuk ada? Datuk ada. Boleh masuk tak jumpa Datuk? Dia kata, oh, sorry. Datuk masa ni dia tak bagi aku jumpa dia. Pasal apa? Waktu ni Datuk masa untuk Quran dia. Quran hour. Tuan-tuan pernah dengar ada Quran hour, Quran time. Sebenarnya ni inspirasi daripada inilah dia je, orangnya. Orang yang sama yang buat program tu dekat TV. Mungkin tuan-tuan tahulah dia ni siapa. Tapi maknanya dia ada Quran time dia. Jadi kami pun tunggulah depan pejabat dia. Setengah jam lebih tu. Dia habiskan bacaan Quran dia tu. Kemudian baru dia jumpa. Jumpa kebetulan masa tu pun dekat dengan asar tu. Jadi jumpa sekejap, tanya dia, bila dengar azan dia kata, Ustaz, jom mari kita pergi semayang. Kita sembang pula lepas pada semayang. Mana orang jaga waktu dia dengan Quran. Saya kata hebat orang ni. Walaupun dia tokoh korporat, memiliki syarikat yang besar, sibuknya, waktu dia sangat berharga, tapi dia tetap jaga waktu dia dengan Quran. Kita ni banyak masa, tapi Quran tu lalu begitu je. Allahul Musta'an. Cakap ni realiti lah, realiti. Tuan-tuan tolong doakan saya, doakan kita semua biar kita ni jadi rajin baca Quran. Jadi rajin baca Quran. Pasal apa? Siapa yang meninggalkan Quran menyesal. Menyesal. Ramai orang ni suka mengaji, suka belajar. Kalau buat kuliah ni, kuliah pagi ada, kuliah duha ada, kuliah zuhur ada, kuliah maghrib ada, kuliah isyak ada. Waktu dia kuliah je. Sama ada orang tu mengajar ataupun orang tu belajar. So kita kata, ada tak masa untuk Quran dia? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kena create satu waktu untuk Quran. Pasal apa? Kita tak nak jadi orang yang rugi di hari akhirat. Belajar tu bagus dah. Bukan kita tak bagus, tapi Quran ni istimewa dia lebih daripada yang lain. Kena ada masa untuk dia. Tu kalau sibuk dengan majlis ilmu, kalau sibuk dengan dunia, pagi hijau, petang hijau, dekat malam balik jam pula, balik rumah makan, sembang, tengok movie, apa tu, tengok drama, sembang. Satu hari tu tak ada lalu pun satu muka surat dalam hidup dia. Bayangkan masa dia macam mana di hari akhirat kelak. Menyesal je, ya Allah, kalau dia baca satu ayat satu hari pun cukup dah. Kalau baca satu ayat satu hari pun alhamdulillah. Jadi kita buatlah amalan kita dengan anak kita. Mesti ada bacaan Quran satu-satu hari tu. Saat paling-paling lepas isyak kita baca surah Al-Mulk ke, ataupun kita baca satu muka surat ke, buat satu amalan macam tu supaya kita tak menyesal. Saya cakap ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, supaya kita sama-sama tak menyesal. Saya pun ingatkan diri saya juga. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Yang ketiga, jaminan Nabi SAW dalam hadis ni menjaga para pembacanya. Ini surah Al-Baqarah ni, dia menjaga para pembacanya dari kebatilan serta melindungi penjaga dari tukang sihir, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Inilah sebenarnya pelindung kita, pendinding. Kalau ada orang ajar macam mana Ustaz nak melindungi diri daripada ahli sihir, jangan minta dengan Tok Wali, jangan minta dengan ahli naubah, jangan minta dengan Tok Bromo dan tukang sihir. Tak. Nabi SAW kata, siapa yang ambil surah Baqarah, maknanya kalau dia hafal surah Baqarah, insya-Allah dia boleh mengalahkan ahli sihir, atau dia boleh mengalahkan sihir yang nak dihantar kepada dia. Tapi kalau berlaku juga Ustaz, bukan setakat hafal surah Baqarah, saya tengok ada budak tu ngapa Quran lagi 30 juzuk pun kena sihir juga. Jadi bukan kata budak tu, Nabi SAW pun kena sihir.
So macam mana kita nak jawab dengan hadis ni? Hadis ni kelebihan umum yang Allah Ta'ala sebut. Memang Nabi kata boleh mengalahkan, tidak boleh dikalahkan oleh ahli sihir. Tapi ada keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan dia berlaku untuk hikmah yang lebih besar yang kita tak tahu. Wallahu Ta'ala alam. Bagaimana Nabi SAW kena sihir. Okay? Ada hikmah. Tapi asalnya nak sebut, boleh tak surah Baqarah ni jadi pembatal kepada sihir? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Jadi melindungi diri daripada sihir. So kita bukan kata benda ni tak jadi. Jadi. Jangan kata tak jadi, tak. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jamin. Andai berlaku juga, dia adalah dengan kehendak Allah, yang Allah bagi pengecualian. Allah bagi pengecualian ni kepada kes-kes yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita tak tahu hikmah dia. Tapi kalau tak ada pengecualian ni, kaedah umumnya Al-Baqarah ni boleh menjampi atau menjadi pendinding daripada sihir. Boleh faham tak? Baik, ulasan. Telah dijelaskan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya, iaitu mereka yang beramal dengannya, dan akan didahulukan dari mereka adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey. Sebelum ni ada juga dalam hadis yang lain bahawa yang kata surah Baqarah dan Ali Imran ni datang memayungi tu, mereka mendahului ahli Quran ni, jadi escort, jadi bawa pengiring pada hari akhirat kelak. Dan dalam hadis, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kerana sesungguhnya syaitan lari atau tidak akan masuk rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi ada juga kelebihan hadis lain yang menunjukkan bahawa syaitan akan lari atau tidak akan masuk rumah di dalamnya baca surah Baqarah. Ni ada relate tak dengan tidak boleh dikalahkan oleh tukang sihir tadi? Nanti kalau orang nak pagar rumah, bacalah surah Baqarah. Jangan nak pagar rumah dengan amalan pelik-pelik lain. Amalan pagar rumah, baca surah sekian, baca surah sekian. Hadis kan ada. Saya terfikir kita buat macam mana nak pagar rumah, tunjuk hadis Nabi, buat macam gini. Gini mana? Kalau kita tengok dalam TikTok dah, benda mudah. Gini je buat. Buat gini. Pasal apa? Hadis kan dah ada. Ni dia hadis dia. Ambil hadis ni. Ni kita amalan pagar rumah macam-macam lah. Buat gitulah, buat gini, buat macam-macam. Kalau kita faham hadis, kita boleh buat gitu. Ni hadis dia. Nabi buat macam tu. Ni Pani Syahir kena buat. Ya. Amalan pagar rumah tunjuk hadis Nabi. Gini, buat gini. Tak cakap pun tak apa dah, orang faham dah lah ni. Kalau isyarat begini, benda simple, benda mudah. Ada dah tunjuk contoh dia. Buat macam ni. Okey. Habis. Jadi itu kelebihan dari surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah. Kalau baca sekerat-sekerat, baca sikit-sikit, sambung-sambung boleh. Mana kita baca pagi ni, habis dulu satu juzuk, lepas tu sambung pula malam nanti, petang pula nanti satu juzuk, lepas tu malam pula setengah juzuk. Gitu dapat kan, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Tidak semesti, tak ada syarat dalam, tidak disebutkan syarat kena baca dalam masa satu hari, tak ada. Bacalah surah Baqarah. Okey. Dan dalam surah Baqarah tu ada pula perkhususan ayat yang nanti kita akan masuk di hujung kitab kita ni, itu kelebihan ayat kursi dan
akhir surah Baqarah. So ada kelebihan khusus dari yang khusus. Nah, dari Al-Quran, kelebihan Baqarah dan Ali Imran ni ada khusus. Kemudian dari Al-Baqarah ni ada ayat kursi dan akhir surah Baqarah, ya, khususul khusus. Maknanya besarlah fadilat surah Baqarah ni. Ya. Jadi kalau kita tak mampu baca hak semua, bacalah hak khususul khusus ni, ayat kursi, baca ayat akhir surah Baqarah, Amanar Rasul. Ya. Tapi kalau kita mampu baca lebih utama, baca Al-Baqarah penuh. Kalau tak boleh, kalau lagi baca Quran penuh. Jadi kalau kita tak mampu, bermula dengan yang khususul khusus ni. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis 36. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. An Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Wa fi riwayah man hafidha min khawatimi suratil kahfi, wa fi riwayah min akhiri suratil kahfi. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, barang siapa yang hafal 10 ayat di awal surah Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dia diselamatkan dari usima minad Dajjal, fitnatid Dajjal. Dia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain, okay, siapa yang menghafal penutup surah Kahfi. Dalam riwayat yang lain, akhir surah Kahfi, akhir surah Kahfi. Jadi ada riwayat kata 10 awal, ada riwayat 10 akhir. Ala ikhtilafir riwayah, berbeza riwayat. Tapi kedua-dua ni masih lagi dalam surah Kahfi. Okey. Dan dalam hadis yang seterusnya, wa 'anin Nawas ibn Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu fil hadits at-tawil qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal thumma qala faman ra'ahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Dajjal. Kemudian baginda bersabda, barang siapa dari kalian berjumpa dengannya, hendaklah dia bacakan awal surah Kahfi, sebab itu akan melindungi kalian dari fitnahnya. Sebab itu tu dalam kurungan lah patutnya, sebab dia tak ada dalam teks hadis tu. Teks hadis sampai bacalah kepadanya awal surah Kahfi. Okay. Hadis dari riwayat Ibnu Majah. Dan dalam riwayat hadis yang ketiga, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adaa lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat,
maka dia akan disinari dengan cahaya selama seminggu. Hadis riwayat oleh Al-Imamul Baihaqi dan darjah hadis ni adalah hasan. Sebahagiannya mempertikaikan dan dia kata darjah hadis ni adalah dhaif ala ikhtilafil ulama. Baik. Pembelajaran atau pelajaran dari hadis. Pertama, dia ambil hadis ni mula-mula sekali, membiasakan diri membaca surah Al-Kahfi di hari Jumaat dengan memulai membacanya di subuh hari setelah selesai azan subuh dan berakhir di azan maghrib. Ini pandangan penulis kita ni lah. Kerana ini adalah hadis yang disunatkan untuk, ataupun ini adalah hadis yang mana menunjukkan bahawa disunatkan bagi kita untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Baik. Ada yang baca daripada malam hari lagi, pada malam tu sebagai ganti baca surah Yasin kan. Tapi lafaz hadis ni secara nyata disebut pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Maka istilah hari itu adalah perbincangannya di kalangan ulama. Macam juga khilaf tentang musafir. Musafir pada hari Jumaat ni bila mula larangan makruh bagi orang yang bermukim untuk memulakan musafir pada hari Jumaat dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagai contoh. Jadi, dan apakah hukum bagi orang bermusafir pada hari Jumaat? Apakah wajib ke atas dia solat Jumaat ataupun tidak? Itu ada bahas. Bukan kita nak bahas masalah solat Jumaat tu, tapi nak sebutnya mereka kira permulaan hari itu berdasarkan hadis-hadis yang ada. Jadi ada yang berpandangan musafir tu kena mula sebelum terbit matahari Jumaat. Kalau nak lari daripada khilaf tersebut. Kalau nak lari daripada khilaf, nak keluar hari Jumaat, tak nak solat Jumaat, kena musafir tu sebelum hari terbitnya matahari Jumaat. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Hambali tak apa. Kewajipan solat Jumaat ni bermula daripada azan Jumaat tu. Siapa yang tak musafir masa tu wajib ke atasnya. Siapa yang bermusafir sebelum tu, maknanya dia letak tahdid dia bila azan Jumaat. Mazhab Syafi'i letak azan subuh. Beza tu kan. Perbahasan ulama tu sebab apa? Sebab ketentuan hari tu ataupun kefarduan Jumaat tu bermula bila. Jadi apa yang saya nak sebut tadi bukan bincang masalah hari Jumaat tu, maksud permulaan hari. Jadi ada yang kata bila hadis surah Kahfi bermula Jumaat ni, mula baca terbit fajar hari Jumaat. Okey. Ada yang kata malam tu boleh baca dah. Lepas maghrib malam hari Khamis malam Jumaat tu. Itu ala ikhtilafi ulama lah. Jadi zahir hadis ni siapa yang baca surah Kahfi hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi penulis kita ni mengambil pandangan supaya membacanya di subuh hari, setelah subuh. Sampailah terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Baik. Inilah hari yang disunahkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Yang kedua, anjuran untuk menghafal 10 ayat di awal atau akhir surah Al-Kahfi. Dalam hadis yang kita baca tadi, ada riwayat kata baca awal, ada riwayat kata baca akhir, dan riwayat tu kuat-kuat belaka. Jadi anjurannya untuk kita baca, ambil, kalau tak boleh baca, tak boleh hafal belaka, ambil 10 awal, ambil 10 akhir, baca, mudah kita himpunkan kebaikan. Okey, sebab khilaf 10 awal atau 10 akhir ni khilaf yang kuat. Jalan paling mudah sekali, nombor 1 sekali option, hafal surah Kahfi semua. Kalau tak mampu, hafal 10 awal, 10 akhir. Kalau tak mampu 10 awal, 10 akhir, tak kena pilih salah satu tak? Wallahu ta'ala alam.
Baik. Keutamaan 10 awal. Kalau riwayat Imam Muslim 10 awal. Keutamaan membaca dan menghafal surah Kahfi, dan telah diceritakan 4 kisah di dalam surah Kahfi yang kesemuanya dikaitkan dengan fitnah dunia. Maknanya pertama surah Kahfi ni dia sudah ayat dia tu memang power lah. Nak lari daripada fitnah Dajjal, makna pertama ayat dia tu. Tapi ada juga kepentingan ayat, bukan sekadar ayat saja, itu memahami makna ayat. Kenapa surah Kahfi, tidak surah lain nak selamat daripada Dajjal? Kenapa? Sebab dalam surah Kahfi ada cerita tentang fitnah dunia dan orang lari daripadanya. Seperti pertama kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni cerita tentang orang lari daripada fitnah iman, menjaga diri dan agama, dan kembali kepada Allah, menjauhkan diri dari kesesatan yang dilakukan manusia sembari ini serentak bersamaan dengannya mencari teman yang baik. Jadi tu cerita Ashabul Kahfi. Kenapa ada kaitan dengan fitnah Dajjal? Sebab orang cerita Ashabul Kahfi ni dia lari daripada fitnah kesyirikan. Sebab zaman raja tu anggap dia ni Tuhan. Raja ni anggap dia ni Tuhan, lalu kemudian di suara semua Ashabul Kahfi ni lari daripada fitnah syirik tu, beriman kepada Allah. Ini ada kaitan dengan fitnah Dajjal? Ada. Kalau yang ni di awal surah Kahfi cerita dia. Kemudian kisah di akhir, kisah tentang pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun ni fitnah harta. Menjaga diri dari hal tersebut dengan mengakui kelemahan diri bahawa nikmat dunia hanyalah sementara dan tidak kekal. Bahawa yang memberikan nikmat dan rezeki hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang ni cerita nombor 2 dalam surah Kahfi. Juga tentang fitnah dunia. Lari daripada fitnah dunia, tinggalkan fitnah dunia demi nak menjaga agama. Kadang-kadang kita mengharapkan kapet merah, tuan-tuan. Allah yang jaga kita daripada fitnah. Jadi kita ni tembur. Jadi kalau dunia mari, kita pun layan je. Kita tak lari daripada fitnah tu. Sebenarnya Allah memang akan bagi kat kita fitnah tu. Jangan kita sangka aku ni insya-Allah selama aku jaga solat, Allah tak bagi kepada aku fitnah ujian. Tak, makin kita solat, makin fitnah tu datang. Sebab apa? Fitnah tu adalah ujian Allah untuk tengok kita. Apakah kita benar-benar orang yang menjaga solat di dalam solat dan di luar solat. Maknanya implikasi dari kesan dari solat, kebaikan dia dapat kita bawa sampai keluar daripada solat. Contohlah tu lah. Maksud nak sebutnya, kita dalam hidup ni akan ada ujian untuk kita. Mengimpikan hidup tanpa ujian, okey je. Kalau mengaji tu rajin, sama-sama. Kalau sembahyang tu rajin, sama-sama. Tak pernah terdetik rasa malas, tak pernah terdetik rasa jemu, tak pernah. Dah. Semua tu ada waktu-waktu kita mari rajin. Ada waktu-waktu kita mari rasa malas. Ada waktu-waktu kita rasa berat. Ada waktu-waktu kita rasa ringan. Pasal apa? Sebab itulah nama ujian. Jadi dalam surah Kahfi ni, Allah Ta'ala bagi ujian pertama tentang ujian tentang tauhid. Kedua, tentang ujian tentang harta dunia. Nak cerita tentang bila fitnah Dajjal nak mari ni, dia datang bawa fitnah dunia. Ingat Allah Ta'ala kata, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di mana harta dunia ni ujian. Jadi bila kita baca surah Kahfi, kita faham yang nombor 2 ni, poin nombor 2. Poin nombor 3 ialah dalam surah Kahfi ni ada cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam tentang fitnah ilmu. Jaga diri walaupun kita masih sudah ada ilmu. Jangan rasa kita hebat boleh lawan Dajjal. Tak.
Nabi suruh kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Jangan kita sok alim, orang Indonesia kata sok alim. Kita rasa aku ni tak apa ni. Bila bincang isu konspirasi, tu dia macam dia ni memang anti Dajjal lah. Seolah-olah kalau Dajjal datang, dialah hak lawan Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita rasa gitu. Sebaliknya kita kena senantiasa bergantung harap dengan Allah. Ya Allah, lindungilah aku daripada fitnah Dajjal, lindungilah aku daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Kadang-kadang orang tu dia yakin dia lawan Dajjal, tanpa sedar dia terjebak dengan fitnah Dajjal. Dia duk sangka dialah pejuang anti Dajjal. Dalam tak sedar dialah proksi. Dialah proksi Dajjal. Maknanya bergolongan menyesatkan orang daripada agama. Begitulah lebih kurang. Maknanya kita jaga fitnah agama ni, kita kena berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ada fitnah, ada cerita Zulkarnain. Cerita Zulkarnain fitnah terhadap kekuasaan, kerajaan. Jadi jaga diri daripada fitnah tersebut, sebab ada kaitan dengan Dajjal. Dajjal ni datang dengan fitnah kekuasaan, Dajjal datang dengan fitnah ilmu, Dajjal datang dengan fitnah dunia. Cukup lekat. Dajjal datang dengan fitnah terhadap agama. Jadi bila kita baca surah Kahfi ni, kalau nak faham semua ni, baca semua surah Kahfi. Okey. Fitnah terhadap kekuasaan dan kerajaan, dan menjaga diri dari fitnah tersebut dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan syariat Allah, menyebarkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, serta menjauhkan kezaliman. Okey. Ulasan ni. Hadis di atas menganjurkan untuk menghafal surah Kahfi seluruhnya. Kalau saya dengan cerita tadi makna seluruh surah Kahfi lah. Sebaiknya baca seluruh lah tuan-tuan. Benda lain kita boleh baca banyak, takkanlah surah Kahfi nak pilih-pilih. Bacalah semua surah Kahfi. Yang kedua, waktu untuk mulai baca surah Kahfi adalah setelah azan subuh sampai terbenamnya matahari. Bacalah surah Kahfi pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat untuk elak daripada fitnah Dajjal. Salah satulah doa tu, ada juga doa diajar untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal. Walaupun ada pertikaian dalam masalah hadis ni, tapi sekurang-kurangnya ada hadis yang menunjukkan kelebihan surah ni. Mudah-mudahan al-ikhtilafil ulama, walaupun ulama berselisih pendapat tu, untuk memudahkan masyarakat dan sebagainya, kalau nak baca tu bolehlah, insya-Allah. Dalam bab ni baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Baik. 10 ayat tu hari-hari dah. Okey. Kalau orang tu dalam 10 ayat tu tidaklah bermaksud 10 ayat tu nak kena baca hari Jumaat. Fadilat dia ada beza dah. Pertama, kelebihan baca surah Kahfi full pada hari Jumaat. Ini untuk hadis tentang kelebihan diberikan cahaya antara dua Jumaat. Yang kedua, fadilat selamat daripada fitnah Dajjal. Yang ni adalah fadilat 10 ayat. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Baik, kalau orang tak nak baca, dia ambil pandangan 10 hari, okeylah. Dia nak baca Jadi kelebihan hari Jumaat baca surah Kahfi berkait dengan full. Kelebihan 10 ayat tidak ada kaitan dengan minggu ni. Untuk dengan fitnah Dajjal ni, Nabi sarankan supaya bila jumpa Dajjal baca surah ni. Dan ini juga menunjukkan kelebihan untuk baca, senantiasa baca. Di zaman kita penuh dengan pancaroba ni, kalau boleh kita baca, senantiasa amalkan baca 10 ayat dari surah Kahfi ni. Tujuan baca tu dua. Pertama, supaya bila kita banyak baca, Allah lagi melindungi kita. Yang kedua, kerana tujuan kita baca banyak juga adalah untuk hafal. Untuk hafal. Bila kita hafal tu, insya-Allah lah lagi kuat pendinding tu dekat kita, insya-Allah.
Jadi macam doa juga. Kalau ayat 10 akhir, 10 awal dia ada doa dalam tu, ada jugalah. Jadi maknanya kalau orang tu nak hafal, nak baca, dia baca tiap-tiap hari, alhamdulillah, boleh. Tidak ada kaitan dengan hari Jumaat saja. Kalau dia nak baca semua sekali pun tak apa, sebagai bacaan umum Al-Quran. Okey. Baik, wallahu taala alam. Itulah yang dapat kita kongsi pada pagi ini bersama di page PQDM. Sama-sama kita mengimarahkan bacaan Al-Quran dalam keluarga kita dan dalam kehidupan seharian kita. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat setakat itulah dapat saya kongsi pada pagi ini. Kekurangan yang ada tu mohon dimaafkan. Kepada Allah lah segala kebenaran, dan kita mohon petunjuk dan taufik dari Allah untuk tambahkan kefahaman kita dalam agama, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Untuk minggu depan kita akan baca surah Al-Mulk. Okey. So kita tanda di sini. Kat P Q D. Baca surah Al-Mulk minggu depan. Hari ni berapa? 16. Akhir bulan 11. Siri ke-16. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan masuk surah Al-Mulk. Tuan-tuan, ni ada surah Al-Mulk ni, jangan siapa berjoget dululah. Mak kita dapat video ke berjoget dulu sebelum dah baca-baca surah ni. Nanya tuan-tuan, kena hati-hatilah, jangan duk berjoget dulu. Talbis iblis tu. Nampak nak ajak anak muda ngaji Quran tapi berjoget dulu. Wallahu ta'ala alam. Ni semoga Allah taufikkan kita kepada apa yang Allah redha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.